Yang Maha Mulia Baginda Sultan Saharul Nizam masuk ke balai penghadapan. Daulat Tuanku. Datuk Perdana Menteri dimulaikan sekarang. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara beringin rindang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patik adalah aman dan sentosa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patik pun tidak ada kurang apa-apa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patik tidak menyenangkan sedikit, Tuanku. Sebab? Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, Tuanku. Tikus? Tuanku Puteri? Tuanku, antarkan racun-racun tikus dengan beberapa tigra. Menjunjung perintah, Tuanku. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena, Tuan Puteri jatuh kering, Tuanku. Hah? Kering? Utusan, kita alun negara mengadap. Inang, mengapa kedudukan Anda beta jadi begini? Patik kurang periksa, Tuanku. Tadi masa Patik menyisir-nyisirkan rambut Tuan Puteri, tiba-tiba Tuan Puteri jatuh pengsan, tak sadarkan diri, Tuanku. Jangan-jangan Anda beta tersampuk tak? Tu pun Alin Lujum datang. Ampun, Tuanku. Patik Ahli Nujum Negara masuk menghadap. Alin Lujum. Tolong lihatkan penyakit luka Anda beta. Tuanku. Ampun, Tuanku. Penyakit Tuan Puteri sangat berbahaya, Tuanku. Tuan Puteri diserang penyakit angau, Tuanku. Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya, Tuanku. Barang siapa diserang penyakit angau, pendek kata, makan tak kenyang, tidur tak lena, Tuanku. Dahsyatnya penyakit tu ya. Dahsyat, dahsyat. Bolehkah Alin Lujum ubatkan? Boleh, Tuanku. Tapi dengan satu syarat. Nak mengubat pun pakai syarat juga. Benar, Tuanku. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya, orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini, melainkan Patik dan Tuan Puteri. Itu saja, Tuanku. Kalau lambat keluar, matilah, Tuanku. Boleh. Adinda, Datuk Menteri. Inang, mari keluar. Alin Lujum. Yang sebenarnya, beta ini bukannya sakit. Tapi, beta ingin nak melihat wajah Alin Lujum dari dekat. Sebenarnya Patik ini tak cantik, Tuan Puteri. Tapi manisnya ada. Alin Lujum, mengapakah beta semakin hari semakin tak boleh melupakan wajah Alin Lujum? Itu sangat berbahaya, Tuan Puteri. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi jika Tuan Puteri hendak melupakan Patik, senang saja. Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kadi. Alin Lujum, Tuan Puteri, bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? malam ini tak boleh, Tuan Puteri. Kerana tidak manis dipandang orang. Jumpa di mana, Tuan Puteri?
taman? Di dalam taman? Ah, itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Karena banyak pengawal berlalu lalang di sana. Pukul berapa, Tuan Putri? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam. Oh, tak boleh, Tuan. Karena pukul 11 malam Pati ada mengubat orang sakit. Tapi tak apalah, Tuan Putri. Biarlah orang sakit itu mati. Tuan Putri demam. Ah, panas. Apa yang Tuk Nujum tu buat lama sangat di dalam tu? Barangkali Tuk Nujum tu sedang jampi-jampi, tuanku. Barangkali ayatnya tu panjang sangat, ya. Ahli Nujum, Tuanku. Penyakit Tuan Putri boleh sembuh, Tuan. Asal saja Tuanku mengizinkan Tuan Putri pergi mengambil angin malam ini. Pukul 11 malam di taman. Dengan tak boleh ditemani oleh siapapun. Mengapa pukul 11 malam? Sebab angin yang pukul 11 malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan Putri, Tuanku. Baiklah Ahli Nujum, kita izinkan. Tuan. Adinda Permaisuri dan Datuk, sila kita kembali. Sekarang Patik nak minta upah. Upah? Upah apa, Enang? Kalau tak Patik yang kasih jalan, tentulah Tuan Putri tak dapat jumpa dengan Datuk Ahli Nujum. Kalaulah kaca menjadi intan, teranglah malam di taman kenangan. Kalaulah bulan jatuh riba, nikmatlah insan di taman dunia. Sudah ku tenang dan ku pandang, makin ku renung makin sayang. Sudah ku tenung dalam kitab, makin ku renung berdetup-detap. Walau apa terjadi sehidup semati, marilah ke kanda pujaan hati. Minta pada Tuhan biar panjang umur, jangan mati dulu. Jangan mati dulu, Tuan Putri. Bulan dan bintang menjadi saksi Di malam kenangan berpegangan tangan. Ahli Nujum, Tuan Putri, mulai hari ini, beta nak tukar
Bekalkan nama ahli nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? Seram bulu rumah pati, Tuan Putri. Kanda Satria, Ya, Dinda Puspita. sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjat. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Patik juga malu yang paling besar, Tuan Putri. Tapi jikalau sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Patik tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena loteri, Tuan Putri. Merayap? Kau ni gila ke belalang? Aku pergi buat ubat orang sakit lah. Malam-malam pun ada orang sakit ke, Pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang belalang tahu, orang sakit malam-malam tu orang sakit nak menikah, Pak. Kau ni merapik lah. Sudah pergi. Acam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Belalang boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam dengan Tuan Putri. Belum apa-apa kau dah tahu belalang. Belalang pun ahli nujum juga, Pak. Tuan Putri, Baginda Sultan telah tiba. Anandaku Tuan Putri si bujur sirih, bagaimana penyakit Ananda? Adakah berangsur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit anak anda berangsur sembuh, Ayanda. Syukur. Sembuh peluka Ananda. Pandai ahli nujum ubat. Benar, Kanda? Ampun, Tuanku. Datuk Ahli Nujum Negara sedang menunggu di luar. Benarkan ahli nujum negara menghadap. Ampun, Tuanku. Pati ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, Tuanku. Persilakan ahli nujum. Silakan, Dai. Air apa ni? Air jampi, Tuanku. Oh. Mohon, Tuan. Sila. Ahli nujum, Tuan Putri. semalam penyakit beta berat sekali. Tapi apabila beta pergi mengambil angin pukul 11 malam, beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada Patik. Hai, penyakit tu pandai pula berjangkit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit tu berjangkit dengan orang bujang, ya? Tak apalah ahli nujum. Beta tahu Ananda beta sembuh. Berapa banyak nak jampi-jampilah. Adinda Kutuku Permaisuri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke Istana Besar. Persilakan, Tuan.
Datuk-datuk sekalian di negara Beringin Rendang, beta menuntut maaf oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita disebabkan perdukaan anda beta Tunku Puteri Sebujur Sirih mendapat kekeringan. Sekarang marilah kita mulai semula mesyuarat yang tersebut. Ampun tuanku, bagaimana tentang janji-janji tuanku dari hal racun-racun tikus itu tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun-racun tikus itu? Belum lagi tuanku. Jangan lupa Datuk kirimkan dengan seberapa segera. Ampun tuanku beribu, ampun. Sebuah batra kepunyaan Baginda Masai sedang masuk ke kuat yang biasa berperang. Pergi menyambut Baginda Masai dengan syarat. Jika mereka datang baik, sambut baik. Benar tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan tuanku. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang tuanku. Datuk Penghulu, Datuk, hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang molek, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Sahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila, Datuk. Silakan. Silakan. Silakan, Tuan. Beta dan seisi istana terperanjat menerletupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Sila ambil. Terima kasih. Sahabat beta Baginda Masai, apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah molek jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, pati tuanku. Molek. Sangat-sangat molek. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pergi negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah. Beta bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Silakan. Silakan. Sahabat beta Baginda Masai, surat perjanjian sudah ditanda tangani.
Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah, Tuan. Sila bersemayam. Datuk Ali Nujum, Pati, Tuan. silakan. Sila Datuk Ali. Ampun, Tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, Tuan. 4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah. Soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, Tuanku. 1 banyak, Tuanku. 2 sedikit-sedikit, Tuanku. 3 jarang-jarang, Tuanku. 4 kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku? Baiklah. Soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempoh 3 hari untuk memikir. 3 hari saja. Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Selamat Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia lawan teka-teki bertaruhkan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai, engkau jumpa perahu siapa-siapa, engkau curi, ya. Kita lari malam ni juga. Baik, Pak. Belalang. Belalang. Belalang, matilah kita kali ini, Belalang. Alamak, jangan lupa makanan, Belalang. Kebulu kita, Belalang. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, tolong sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Sahrul Nizam. Dan ingatkan pada baginda, jangan lupa lagi 3 hari, ya. Patih menjunjung perintah, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu baginda ini ke air.
Datuk Pengulu, Datuk, bolehkah kita menang? hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Mari kita pulang. Ahli Nujum, Tuanku, bolehkah kita menang? Patih yakin kita mesti menang, Tuanku. Ahli Nujum, Tuanku, kita beri 4 soalan, kan? benar, Tuan. Bagaimanakah hendak menjawabnya, Tok Nujum? Tak boleh, Tuanku. Soal yang 4 itu rahasia kita, Tuanku. Sekurang-kurangnya beta mesti tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tok Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, Tuan. Ahli Nujum, ceritakanlah apa yang nak ditakutkan. Di sini semuanya orang kita belaka. Baiklah, Tuanku. Patih terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Entahlah, Tuan Putri. Patih pun tak tahu jawabannya. Inang, kalaulah kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Jangan khawatir, Tuan Putri. Kanda Satya Tuan Putri sangat bijak. Dia tentu tahu jawabannya. Oleh kerana kamu semua tahu akan jawabnya, dengan perintah beta, tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini. Menjunjung perintah, Tuanku. Sila. Ahli Nujum, hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan. Benar. Apa yang kau heran tu? Kenapa bawa tukar baju, Pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak. Kau dapat bau tak? Bapak, kita jangan lari, Pak. Kita lawan. Hah? Jangan lari. Kau nak mampus ke belakang? Tidak, Pak. Belang tahu semua jawapannya. Pertama, soal kayu. Yang mana hujung, yang mana pangkal. Hah? Jawabnya apa? Entahlah. Sudah 2 hari beta fikir-fikir. Belum lagi dapat jawapannya. Janganlah khawatir, Tuanku. Patih yakin ahli nujum negara kita dapat menjawab. Alhamdulillah, syukur. Agaknya Datuk, bolehkah kita menang? Kita mesti menang, Tuanku. Tuanku Sahrul Nizam, saya. Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh, dipersilakan. Datuk Ahli Nujum. Tuan. Wahai ahli nujum di negara beringin rendang. Di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
minta pada hamba. Terima kasih ahli nujum. Silakan ahli nujum. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana hujung dan yang mana pangkal, yang timbul itulah hujung dan yang tenggelam itulah pangkal. Sebabnya, Tiap-tiap yang hujung adalah lebih ringan daripada yang pangkal. Itulah jawabannya Baginda Sultan Syahrul Nizam. Begitu? Betul Baginda Masai? Benar, tuanku. Betul. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Ahli nujum. Tuan. Sekarang soalan yang kedua. Baik, Tuan. Ini dia. 2 ekor anak itik yang baru menetas. Seekor jantan, seekor betina. Kalau nujum bijak laksana, coba teka yang mana jantan, yang mana betinanya. Ini senang saja. Jikalau ahli nujum mau mengetahui yang mana jantan, yang mana betina, yang belakang itulah jantan dan yang depan itulah betina. Sebabnya, Sudah menjadi lumrah dunia. Baiklah ahli nujum, kalau si jantan berjumpa dengan si betina, apa dibuatnya? kejarnya lah. Siapa yang mengejar? Si jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah itik jantan. Aduh, Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli nujum. Betul Baginda Masai? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Baginda Masai, beta suka dengar soalan yang ketiga. Ahli nujum, Tuan. soalan yang ketiga. Baiklah, Tuan. Ada sebuah masalah. 1, banyak-banyak. 2, sedikit-sedikit. 3, jarang-jarang. 4, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin, buktikan. 1, banyak. Artinya, orang yang kawin 1 memang banyak di dalam dunia ini. 2, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kawin 2 sedikit bilangannya daripada orang yang kawin 1. 3, jarang-jarang. Artinya, orang yang kawin 3 jarang-jarang yang kita dengar. 4, kadang-kadang. Artinya, orang yang kawin 4 kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku. Begitu ahli nujum? Benar, tuanku. Bagaimana Baginda Masai? Betul atau tidak? Betul, tuanku. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Tuanku Baginda Masai, beta sudah beroleh kemenangan 3 kali. Sekarang beta suka dengar soalan yang penghabisan. Datuk ahli nujum, beta suka dengar soalan yakni yang penghabisan.
Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Ta. Huruf Ta? Benar. Buktikan. Oleh sebabkan huruf Ta lah yang menguatkan ejaan Tuah. Ta, Waw, Alif, Ha. Tuah. Coba, huruf Ta digantikan dengan huruf Ba. Wah, Datuk kenal pada Hang Tuah? tak kenal. Ahli Nujum. Ahli Nujum. Kena masak. Sudah terang beta beroleh kemenangan. Sabar dahulu tuanku. Walaupun soalan itu betul jawabnya, tetapi beta tidak berpuas hati. Dari itu biarlah beta sendiri menyoal lagi satu soalan, tuanku. Tak boleh. Tuanku membuat perjanjian hanya 4 soalan saja. Tetapi pertaruhan beta bukannya kecil. Boleh jadi ahli nujum beta bermufakat dengan Miko untuk menjahanamkan beta. Baiklah, tidak masalah. Ahli nujum negara, tuanku. Jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut lawan. Tidak masalah, tuanku. Sekarang kamu kekal. Baiklah. Kali ini, kalau beta kalah, beta berpuas hati. Jikalau Mika seorang ahli nujum yang terus mata, apakah yang ada di genggaman beta? Jawab. Ahli nujum, jawab. Jawab, ahli nujum, jawab. Belalang! Belalang! Ayolah belalang. Itulah. Aku bilang jangan lawan. Engkau suruh lawan. Engkau memang degil lah belalang. Hah? Begini Masai. Begini Masai. Kenapa tuanku? Kenapa? Jawabannya betul, tuanku belalang. Mana dia? Mana dia? Ini tuan. Belalang. Ahli nujum. Betul belalang. Belalang dan belalang. Patih tahu belalang. Ya, pandai. Ayolah belalang. Siapa kau? Kami mau berjumpa dengan Baginda Sultan. Tapi siapa kau? Sultan punya abang ipar dah. Hah? Ampun tuanku, di luar ada 2 orang nak berjumpa tuanku. Tidak menghadap beta. Siapa dia? Abang ipar tuanku. Abang ipar beta. Datuk Perdana Menteri? Tuanku. Bila beta kawin? Baiklah. Silakan duduk. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun tuan. Patih berdua berhajat nak menolong tuan. Menolong beta? Benar tuanku. Untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana?
Jikalau boleh, janganlah ikutlah saja Patih berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian, mari ikut mereka. Sila. Ampun Tuan, inilah yang dinamakan Gua Bukit Tunggal Tuan. Patih harap siapa-siapa pun jangan pergi kemana-mana. Tunggulah sehingga Patih berdua kembali Tuan. Mohon Tuan. Datuk Perdana Menteri, Tuan. mungkinkah ini perangkap? Tidak Tuan. Patih rasa mereka berdua benar-benar nak menolong kita Tuan. Baiklah, mari kita sama-sama menunggu. Tuan. Tuanku, duduk. Apakah artinya kamu berdua datang kemari membawa seorang perempuan? Ampun Tuanku. Jikalau Tuanku mau tahu, yang inilah Tuan Putri Si Bujur Sirih, anak kepada Baginda Sultan Sahrul Nizam. Oh. Beta tak sangka Baginda Sultan Sahrul Nizam mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Tapi apa yang harus mesti kita buat? Ampun Tuanku, kita simpan saja Tuan Putri di sini sehingga Sultan Sahrul Nizam mengeluarkan perintah. Barang siapa dapat mengembalikan Tuan Putri, orang itu tentu dia akan penuhi segala permintaannya. Nah, di sanalah Tuanku dapat menuntut negara Tuanku yang sudah hilang itu. Dan mengambil posisi menjadi permaisuri Beta. Bodoh! Mika semua bodoh. Bagaimana yang Mika sekalian menjaga istana Beta? Sehingga Mika tidak tahu kemana perginya ananda Beta. Hah? Datuk Perdana Menteri, Peterkan Canam, beritahu sekalian hamba rakyat. Barang siapa dapat mengembalikan kedudukan ananda Beta Tuan Putri Bujur Sirih, Beta penuhi kemauannya. Sabar, Tuan. Sekarang kerajaan kita sudah mempunyai ahli nujum negara. Bukankah mulik jikalau Tuanku titahkan dia menelek? Titahkan ahli nujum negara menghadap. Patih menjunjung perintah, Tuan. Jangan sentuh tubuh Beta. Janganlah Tuan Putri menjual mahal. Beta pun mempunyai darah yang setara dengan Tuan Putri. Nah, apabila Beta dapat kembali negeri Beta yang telah hilang, Beta akan jadikan Tuan Putri sebagai permaisuri Beta. Beta lebih suka mati daripada menjadi istri tuanku. Oh, Tuan Putri tidak akan mati selagi Beta masih hidup. Marilah, mari. Dah lembut kan? Ahli nujum, jika Mika tak dapat mengembalikan putri Beta, Mika dihukum pancung. Hei, apa yang Mika hege-hege itu? Carakan kewajiban lengkap.
Oh, rupanya Baginda Masai yang membuat angka. Wahai air hikmat 74 lalang, bersama-sama siapakah Baginda Masai bersembunyi? Oh, ini orang kuatnya, tuanku. Ya. Wahai air hikmat 74 lalang, siapa gerangan yang menggunakan pukul sehingga ia dapat mencuri anak dan beta? Datuk Perdana Menteri, tuanku. Mari kita ambil kembali anak dan beta. Tapi di manakah tempatnya, tuanku? Ya tak iya juga. Tapi di mana? Di manakah tempat ni, Datuk? Ahli Lujung! Ahli Lujung! Apa? Tuanku pikir tuanku akan terlepas daripada hukuman? Tidak. Tuanku dan orang-orang tuanku semuanya akan dihukum. Oh, tidak ada sesiapa yang boleh menghukum beta. Melainkan beta yang boleh menjatuhkan hukuman. Hukuman yang pertama, ayahanda Tuan Putri mesti mengembalikan negeri beta. Dan hukuman yang kedua, Tuan Putri mesti menjadi permaisuri beta. Hai kau Baginda Masai. Lebih baik kau serahkan Tuan Putri si Bujur Sirik. Lebih baik kamu semua menyerah sebelum askar-askar kami menjahanamkan kamu semua. Ahli Lujum, jangan masuk. Berbahaya. Patik rela mati kerana Tuan Putri, tuanku. Askar, masuk! Kamu semua pergi sebelah sana. Jadi kamu pergi sebelah sana. Dekat. Bawa dia dekat. Berhenti semua. Hai. Tengok tu. Tengok tu. Belum apa-apa ada berpeluh. Macam kita dulu muda-muda, Kanda. Baginda Masai, beta tak sangka mempunyai tujuan yang tidak baik. Dengan ini surat perjanjian, berarti negara Masai sudah beta taklukkan. Dengan sendirinya, Baginda Masai menjadi rakyat beta. Dari itu beta berhak akan hukumkan. Baginda Masai dan orang-orangnya sekalian dihukum penjara seumur hidup. Mika penyamun berdua yang membuat onar. Pada besok hari, Mika dihukum pancung. Dan Mika juga ahli lujum negara. Berani ya memeluk puteri beta di hadapan beta. Mika juga akan dihukum. Cukup bulan, kawin. Mari adinda kita balik.
Kalau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya. Cukup bulan, kawin. Jangan lupa ya. Sudah lihat. Hai Belala, apa yang kau buat dekat sini? Kenapa kau belum tidur lagi? Dulu Belalang sudah bikin dinding, Bapak tak mau. Sekarang, Belalang tidur kat mana, Pak? Halo, Badan. Kalau begitu hatinya jujur, kian lama kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya.